Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali saya, Cikgu Afsan, bagi meneruskan modul 8 tingkatan 4 iaitu pelarasan pada tarikh imbangan, iaitu kita menyediakan penyata kewangan dengan pelarasan yang seterusnya iaitu susut nilai dan susut nilai terkumpul serta pelupusan aset. Baiklah, kita lihat ya. Kalau sebelum ni cikgu telah terangkan dua pelarasan, iaitu pelarasan ekonominal dan juga pelarasan bagi hutang lapuk terpilih dan peruntukan hutang lagu. Hari ini iaitu kita terus kepada susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okey, cuba kita lihat kepada gambar yang pertama, gambar lori, gambar van dan gambar kereta. Di mana ketiga-tiga gambar ini menunjukkan satu keadaan di mana lori, van dan kereta ini adalah dikategorikan sebagai kenderaan. Okey, bagi aset bukan semasa. Dan keadaan mereka sangat cantik. Kita baru kan, istilah cantik. Selain pada kenderaan, apa lagi yang pelajar tahu tentang aset semasa? Okey, antara komponennya adalah, item-itemnya adalah mesin, lagi alatan pejabat, okey, perabot, nampak tak? Premis, okey, lagi lengkapan. Okey, ini semua adalah kategori item-item di bawah aset bukan semasa. Jadi biasanya aset bukan semasa ini akan mengalami kemerosotan nilai. Apakah yang dikatakan kemerosotan nilai? Iaitu kemerosotan nilai kita ialah susut nilai. Maksudnya nilai pada aset-aset bukan semasa itu semakin hari semakin susut nilai dia. Jadi faktor-faktor kemerosotan nilai antaranya adalah faktor keusangan. Okay, keusangan di sini maksud keadaan fizikal semakin pudar, lusuh dan buruk. Jadi biasanya kalau kenderaan kan, kalau dia makin hari makin usanglah, nampak buruk, kemit, warnanya kelabu, warnanya tidak secantik yang kereta baru beli, dan mungkin ada mana-mana bahagian di fungsi kenderaan tersebut akan rosak. Jadi itu yang dikatakan sebagai kemerosotan nilai. Maksudnya tahun pertama kita pakai sehingga ke tahun ke-5 pun kita boleh nampak dah perubahan yang mana terdapatnya kelemahan-kelemahan pada kenderaan tersebut. Jadi ia akan menunjukkan ada kemerosotan nilai. Okay, perubahan teknologi mengakibatkan aset ketinggalan zaman. Jadi nak pakai lagi tak kereta lama? Kereta hari ni dah canggih kan. Tekan dari jauh pun boleh masuk. Tak pakai kunci kereta, tak pakai, just push button saja. Nampak tak? Jadi makin hari makin lama, kenderaan-kenderaan yang lama tu orang tak pakai lagi dah. Jadi orang akan beli kereta-kereta baru yang berteknologi lagi canggih. Sebab itulah berlakunya kemerosotan nilai. Seterusnya banjir dan kebakaran. Bila aset-aset kita ditenggelami oleh air sebabkan oleh banjir, maka keadaan atau fungsi aset tersebut semakin rosak kan, semakin teruk. Jadi begitu kebakaran, kalau kebakaran lagilah terus mengakibatkan ianya rosak dan hancur. Okey, jadi semuanya mengalami kemerosotan nilai. Okey, cuba kita lihat gambar yang bahagian kiri yang kanan ni, di mana nampak tak kereta di atas kren ni, lori towing. Maksudnya kan, walaupun lepas dia dah angkat ke bengkel dan dibaik boleh, okey, tetapi dia tetap mengalami kemerosotan nilai. Okey, jadi kita lihat apakah yang dikatakan sebagai susut nilai dan juga susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai kaedah pengiraan. Okey, sebelum kita lihat kaedah-kaedah pengiraan, kita lihat di sini iaitu faktor-faktor pemilihan kaedah susut nilai. Okey, jangka masa penggunaan aset tersebut, jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Biasanya bila sebut je aset bukan semasa, okey, mestilah melebihi daripada setahun ataupun keadaan yang sukar dicairkan. Jadinya biasanya aset-aset bukan semasa ni penggunaannya melebihi setahun lah kan. Jadi makin lama kita guna aset tersebut makin mengalami kemerosotan nilai. Jadi cara kita nak gunakan kaedah-kaedah dalam pengiraan susut nilai itu, kita melihat kepada jangka masa penggunaan aset tersebut. Seterusnya corak penggunaan aset. Maksud corak penggunaan adalah adakah aset tersebut digunakan dalam tempoh yang lama, adakah aset tersebut berfungsi dengan keadaan yang sangat sukar, dan cara penggunaannya adalah lasak ataupun tidak. Banyaklah cara-cara dia.
kegerapan penggunaan dia. Jadi kaedah-kaedah tu memainkan peranan lah untuk kita nak tentukan kaedah susut nilai. Manfaat yang akan diperolehi bagi perniagaan tersebut. Maksudnya bila orang menggunakan aset tersebut, jadi aset tu memberi manfaat kepada perniagaan. Jadi bila kita melihat selepas tempoh beberapa tahun, adakah aset tersebut masih lagi memberi manfaat kepada perniagaan. Jika tidak, yang itu kita akan memilihlah kaedah-kaedah sesuai untuk memastikan aset tu disusut nilaikan mengikut kaedah yang bersesuaian. Menggunakan prinsip ketekalan. Nampak tak ketekalan? Supaya perbandingan antara tempoh perkawanan syarikat dan perbandingan antara syarikat dapat dibuat. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah setiap satu aset tu mestilah menggunakan prinsip yang sama. Contohlah kenderaan. Jika tahun pertama kenderaan kita gunakan kaedah garis lurus, sampai bila-bila lah kita gunakan kaedah garis lurus? Tujuannya adalah untuk memastikan tahun pertama penggunaan sehingga beberapa tahun selepas itu kita boleh masih, contoh tahun pertama hingga tahun kelima, kita masih boleh membuat perbandingan antara tempoh tahun pertama dengan tahun kelima. Sebab apa? Sebab kita gunakan prinsip yang sama, iaitu prinsip kaedah yang sama, itu kaedah garis lurus. Kalau kita gunakan kaedah berkurangan, sampai bila-bila lah kita gunakan kaedah bagi berkurangan. Itu yang dikatakan sebagai ketekalan. Seterusnya, penggunaan kaedah susut nilai boleh berbeza antara satu jenis aset bukan semasa dengan jenis aset bukan semasa yang lain. Maksudnya di sini adalah jika dalam syarikat itu ada kenderaan, ada mesin, ada alatan pejabat, makanya kenderaan tersebut kalau gunakan kaedah bagi berkurangan, sampai bila-bila lah gunakan kaedah bagi berkurangan. Mesin nak gunakan kaedah garis lurus, sampai bila-bila lah kita gunakan kaedah garis lurus. Alatan pejabat, kalau kita gunakan kaedah penilaian semula, sampai bila-bila lah gunakan kaedah penilaian semula. Maksudnya walaupun kita ada banyak aset, kita boleh gunakan berbagai kaedah, tapi mesti tekal sampai bila-bila gunakan kaedah yang sama. Seterusnya, kaedah garis lurus. Apakah dikatakan kaedah garis lurus? Dikenali sebagai kaedah ansuran tetap ataupun kaedah atas kos. Maksudnya di sini, kalau sebut kaedah ansuran tetap, maksudnya awal-awal lagi dalam soalan dia mengatakan bahawa susut nilai adalah sama. Dibagilah RM berapa? Maksudnya dia beritahu dah berapa RM setiap tahun. Ataupun dia kata atas kos. Bila sebut atas kos, kadar peratusan itu akan didarabkan dengan atas kos asal pembelian aset. So itu susut nilai. Kaedah yang kedua iaitu kaedah baki berkurangan. Dikira berdasarkan satu kaedah yang tetap ke atas nilai buku aset bukan semasa pada akhir tempoh perkawanan. Maksudnya di sini adalah kos asal aset, kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul, barulah kita dapat sini nilai buku. Nilai buku inilah baki akhir pada setiap akhir tempoh perkawanan. Jadi kadar untuk pengiraan susut nilai akan darab dengan nilai buku untuk mendapatkan berapakah jumlah susut nilai bagi aset menggunakan kaedah baki berkurangan. Itu cara pengiraan kaedah baki berkurangan. Yang ketiga adalah kaedah penilaian semula. Kaedah ini digunakan apabila maklumat perakawanan tidak lengkap. Maksudnya, maklumat perakawanan yang ada pada aset tersebut tak dapat ataupun tidak ada. Jadi ataupun sukar untuk kita cari. Caranya adalah pada awal tahun dah tentu kita tahu berapa nilai aset tersebut. Dan pada tahun semasa kita mungkin ada buat pembelian aset baru. Aset sama lah, maksudnya kalau kita beli contohnya alatan pejabat. Alatan pejabat pada awal tahun nilai dia kita tahu dah berapa. Kita pun ada beli yang baru. Lepas tu kita akan tolakkan dengan baki akhir aset tersebut. Jadi awal tahun aset tersebut kita tambahkan pembelian aset yang baru, kita tolak dengan
nilai akhir aset tersebut. Itu adalah kaedah penilaian semula. Okey, so kita dah sentuhkan di sini kaedah-kaedah pengiraan susut nilai. Okey, so sekarang kita lihat pula apakah dia susut nilai. Okey, susut nilai definisinya adalah nilai aset bukan semasa yang susut dalam tahun kewangan semasa. Okey, maksudnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di mana aset ini ada susut nilai. Setiap tahun ada susut nilai bagi setiap tempoh perkawinan. Okey, belanja yang mengurangkan nilai aset bukan semasa pada tahun semasa perkawinan. Itu maksud dia. Susut nilai ini adalah belanja yang mana dia akan mengurangkan nilai aset semasa tersebut. Okey, kalau asalnya kita beli harga RM10,000, jadi tahun pertama tu kalau dia kata susut nilai dia adalah 100, maka tinggallah RM9,900. Okey, itu maksud dia. Okey, dikategorikan sebagai belanja dalam tempoh perkawinan semasa dan mengurangkan untung bersih. Maksudnya susut nilai ini adalah kategori belanja. Jadi kat mana kita jumpa belanja? Jadi tentu dalam akaun untung rugi. Untung rugi adalah macam mana? Okey, untung kasar tambah dengan hasil tolak dengan belanja. Okey, so yang belanja lah. Bahawa belanja ni ada susut nilai. Okey, so susut nilai aset bukan semasa. Okey, jadi belanja ini akan mengurangkan untung bersih. Kenapa? Sebab nanti jawapan akhir dalam akaun perdagangan dan untung rugi ataupun dalam akaun untung rugi, kita akan dapat sini untung bersih. Okey, jadi susut nilai ini akan mengurangkan untung bersih sebab dia adalah belanja. Susut nilai akan dikira pada akhir tempoh perkawinan. So maksudnya pada akhir tempoh perkawinan kita akan kiralah susut nilai bagi aset bukan semasa. Okey, seterusnya susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul. Apakah dia susut nilai terkumpul? Jumlah susut nilai yang terkumpul sepanjang tempoh penggunaan aset. Sepanjang tempoh penggunaan. Bukannya sepanjang tempoh perkawinan ya. Sepanjang tempoh penggunaan aset. Berbeza dengan susut nilai. Susut nilai tadi dikata sepanjang pada tahun semasa perkawinan. Itu beza dia. Maksudnya di sini ialah tahun pertama ada susut nilai. Tahun kedua ada susut nilai. Tahun ketiga ada susut nilai. Tahun keempat ada susut nilai. Tahun kelima ada susut nilai. Okay, tahun pertama dan tahun kedua kalau kita campurkan dia, jadilah susut nilai terkumpul. Tahun kedua campur dengan tahun pertama kedua susut nilai terkumpul. Kita campur dengan tahun ketiga, jadi susut nilai terkumpul. Begitulah seterusnya, di mana tahun pertama, kedua, ketiga punya susut nilai terkumpul, campur dengan tahun keempat, dia akan jadi susut nilai terkumpul. Begitulah juga seterusnya. Okey. Itu maksud dia sepanjang penggunaan aset. Okey. Seterusnya susut nilai terkumpul pula dia kata akan mengurangkan nilai aset bukan semasa yang berkaitan. Maksudnya semakin hari semakin lama kita pakai, ada susut nilai setiap tahun dan nilai aset itu semakin berkurangan. Sama dengan contoh tadi. Kalau tahun kedua ni, tahun pertama, tahun kedua nilai dia 9,900. Tolak lagi dengan 100, tinggal 9,800. Tahun 9,800 tolak dengan lagi 100, tinggal 9,700. Begitulah maksudnya. Setiap tahun nilai aset bukan semasa akan berkurangan. Okey, antara penggunaan kaedah garis lurus adalah kos aset bukan semasa tolak nilai scrap bagi usia guna. Ini pun ada kadang-kadang tu soalan yang simple di mana kita hanya menggunakan rumusan ini untuk kita mengira susut nilai terkumpul, susut nilai bagi aset sesuatu tempoh masa, iaitu apakah nilai scrap? Nilai scrap adalah nilai akhir hayat aset bukan semasa tersebut. Nilai akhir hayat maksudnya pada tahun yang kita nak kira susut nilai. Jadi kita kena dapatkan nilai akhir aset bukan tersebut dan bahagikan dengan usia guna. Contohlah ya, kod aset bukan semasa masa kita mula-mula beli RM10,000.
Okey, selepas 5 tahun, harga ataupun nilai akhir dia adalah 5,000. Maka usia guna 5 tahun, okey, kita akan bagilah. Okey, 10,000. Okey, tolak dengan 5,000. Bahagi dengan 10, 5 tahun. Okay, dapatlah nilai susut nilai dia. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya. Okey. Okey, macam mana pengiraan kaedah garis lurus? Okey, susut nilai yang dikira akan mempunyai nilai yang sama setiap tahun. Garis lurus ni nilai dia mesti sama setiap tahun. Dan ini rumus dia, iaitu peratus susut nilai darab kos aset bukan semasa darab dengan tempoh masa. Okey, jadi sekarang ni, okey, kadar susut nilai ni biasanya dalam soalan dia dah bagi dah berapa dia punya nilai kadar susut nilai dia. Kos darab dengan kos aset bukan semasa, inilah kos asal aset bukan semasa. Tempoh masa maksudnya dalam tempoh setahun. Contohnya 1 hingga 31 hari bulan 12. Okay, dalam tempoh 12 bulan. Okay, mungkin pembeliannya pada tarikh antara tempoh 1 hingga 31 bulan 12. Jadi kita kena bahagikan dengan 12 bulan. Kalau setahun, tak payah darab pun tak apa, ataupun nak darab pun boleh juga. Okey, contohnya ya. Okey, macam contoh dalam maklumat tambahan dalam soalan ya. Kalau dalam format SPM, dalam maklumat tambahan ada soalan dia. Contoh, kos belian sebuah kenderaan adalah 65,000. Kadar susut nilai bagi kenderaan adalah 10% setahun. Mengikut kaedah atas kos. Jadi, kita dah tahu rumus dia, kadar susut nilai. Di dalam soalan pun dah bagi 10%. Kos aset pun dah bagi 65,000. Okey, tapi dalam soalan ni tak adalah bagi tarikh bila-bila. Jadi kita assume penggunaannya adalah tempoh setahun. Itu 12/12. So dapatlah jawapan dia 6,500. Okey, seterusnya kaedah baki berkurangan. Okay, untuk kaedah baki berkurangan pula, memang susut nilai setiap tahun akan berkurangan kerana nilai buku semakin berkurangan. Okey, nampak tak? Susut nilai dia akan berkurangan. Sebab apa? Sebab jumlah asal kos tersebut semakin berkurangan. Kalau macam kes tadi, 10,000. 10,000 adalah kos asal. Tolak dengan 1,000 susut nilai yang pertama, tahun pertama. Okey, tinggallah sini 9,000. Jadi, kos dah tinggal 9,000. Tolak lagi tahun kedua 1,000, tinggal 8,000. Nampak tak? Itu maksud dia. Kos asal semakin berkurangan. Okey. Tahun kedua, tahun ketiga. Jadi, okey, ini saya gunakan kaedah garis lurus. Tapi kalau kita gunakan kaedah baki berkurangan, okey, nilai dia tak samalah macam ni. Maksudnya dia ada cara pengiraan dia nanti. Kita lihat nanti ya. Okey, ataupun kalau kita letak sila 10%, 10% kaedah dia. 10%. 10% tak 9,000, jadi 900 lah. Okey, 900. Okey. Kalau 10% darab 8,000, 800. Okey, nampak tak? Dia punya nilai susut nilai dia daripada 1,000 jadi 900, 900 jadi 800. Nampak tak? Dia punya jumlah susut nilai dia semakin berkurangan disebabkan oleh amount susut nilai berkurangan. Okey, cuba kita lihat dia punya formula. Kadar susut nilai darab dengan kos aset bukan semasa. Kos tu tolak dulu dengan susut nilai terkumpul. Ini yang paling penting. Berbeza dengan yang tadi. Kalau kaedah garis lurus, kita hanya darab dengan kos. Nampak tak? Darab dengan kos sahaja. Tapi kalau kita gunakan kaedah baki berkurangan, tolak dulu dengan susut nilai terkumpul. Darab dengan tempoh masa. Okey, tengok maklumat tambahan untuk contoh soalan. Pada 1 Januari 2016, sebuah komputer telah dibeli dengan harga 6,000. Okey, harga asal dia 6,000 tahun 2016. Kadar susut nilai bagi komputer adalah 10% setahun. Mereka kaedah baki berkurangan. Tempoh perkhidmatan berakhir pada 1 Disember. Hitung susut nilai terkumpul bagi komputer pada 31 Disember 2018. Nampak tak? Tahun 2018. Lama lagi tu. Okey, so tahun 2016, 10% darab dengan 6,000. Harga kos, betul? Masa tu ada tak susut nilai? Masih belum ada. Tahun pertama, dia belum ada susut nilai. So, kita anggaplah dia beli pada 1 bulan 1.
berakhir 31 bulan 12. So cukup setahun, dapatlah susut nilai dia 600. Tahun 2017, 10% darab dengan, masa tu dah ada dah 600 susut nilai. Okey, jadi bawa tahun kedua, susut nilai ni akan jadi susut nilai terkumpul. Jadi 6,000 tolak dengan 600, dapatlah susut nilai sebanyak 540 bagi tahun kedua. Tahun 2018, 10% darab dengan 6,000 dah tolak dengan 1140. 1,140. Macam mana dapat 1,140? Tahun pertama kita dapat 600. So 600 ditambahkan dengan 540. Nampak tak? Okey. Ni jawapan dia. Dapatlah 1140. Maka susut nilai tahun ketiga adalah 486. Okey, begitulah seterusnya. Seterusnya adalah kaedah pengiraan penilaian semula. Okey, penilaian semula ini adalah dihitung dengan membandingkan nilai aset pada awal tempoh dengan nilai aset pada akhir tempoh. Okey, jadi baki awal aset tambah belian aset baru, okey, tolak dengan baki akhir aset. Okey, cuba kita lihat. Contoh pada 1 Januari 2016, okey, baki alatan kilang adalah 1,800. Okay, ini adalah baki awal. Belian alatan kilang dilakukan, nampak tak? Belian alatan kilang dilakukan sepanjang tahun 2016, okay, sebanyak 2,400. Okay, nampak tak? Ini adalah belian aset baru. Okey, pada akhir tempoh perkahwinan 31 Disember 2016, alatan kilang tersebut dinilai pada 2,800. Nampak tak? Pada akhir tempoh perkahwinan 31 Disember. Biasanya yang akan buat penilaian akhir ni, okey, kadang-kadang tu yang melibatkan alat-alat yang kecil. Inilah kerja-kerja auditor. Auditor akan pergi ke kilang-kilang, okey, tengok, cek setiap satu tools yang kecil tu akan cek supaya dapat tahu berapa nilai akhir aset tersebut pada akhir tahun. Jadi nampak tak berapa kan nilai alatan kilang tersebut. Okey, nampak alatan kilang. Okey, jadi baki alatan kilang pada awal tahun 1,800 campur dengan belian alat kilang baru 2,400 tambahkan 2, okey, typo tak tepi ni, 4,200. Okey, so 4,200 tolak dengan baki alatan kilang pada 31 bulan 2016 iaitu 2,800 dan dapatlah nilai susut nilai bagi tahun 2016 1,400. Itu cara pengiraan kaedah penilaian semula. Okey, so sekarang kita lihat cara nak merekodkan dalam jurnal am dan juga ledger. Okey, so dalam jurnal am dan ledger, petikan imbangan duga pada 1 Disember bagi perniagaan Dewi adalah seperti berikut. Okey, lengkapan. Okey, ini adalah imbangan duga. Betul, petikan imbangan duga. So yang ni debit lah. Yang di bahagian kanan kredit. Lengkapan 8,000. Logik tak dekat debit. Kenapa? Sebab dia lah aset bukan semasa. Aset kan bahagian debit. Susut nilai terkumpul, kenapa di kredit? Sebab dia adalah kontra kepada lengkapan. Okey. Lengkapan disusut nilaikan dengan kadar 15% setahun mengikut kaedah garis lurus. Rekodkan maklumat dalam buku perniagaan Dewi. Okey. So, bila sebut pada garis lurus, kita hanya akan darab dengan kos. Kadar dia 15%. Okey, so kadar dia 15% darab dengan kos aset 8,000. Okey, kita assume digunakan dalam tempoh setahun 12/12. So, dapatlah susut nilai 1,200. Okey, bila kita nak masukkan dalam akaun untung rugi, okey, jadi kita akan masukkan dia di bawah belanja. Item dia susut nilai lengkapan. Berapa yang kita kira? Itulah kita masuk 1,200. Okey, untuk PKK, penyata kedudukan kewangan di bawah aset bukan semasa. Kita typo aset bukan semasa, kita ada lengkapan. Kos iaitu 8,000. Tolak susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul berapa? Macam mana dapat susut nilai terkumpul? Okey, 1,200 tambah dengan yang dalam imbangan duga 2,400. So, tambahkan 2 dapatlah 3,600 dan nilai buku dia adalah sebanyak 4,400.
Okey, itu cara pengiraan kaedah garis lurus. Dan sekarang cikgu nak tunjukkan cara pengiraan untuk kaedah baki berkurangan menggunakan soalan yang sama. Okey, kita guna tukar pen. Okey, kita cuba tukar pen warna biru. Okey, nak tunjukkan perbandingan antara kaedah garis lurus dengan kaedah baki berkurangan. Okey, untuk kaedah baki berkurangan, kita cuba lihat di sini. Okey, tadi kita gunakan kaedah yang sama ya. Okey, kaedah baki berkurangan. Okey, macam mana kita kira? Okey, untuk kaedah baki berkurangan, kita darabkan 15%. Darab dengan kos asal berapa? 8,000. 8,000 tolak dengan 2,400. Susut ni nilai terkumpul. Barulah darab 12/12. Okey, boleh? Okey, so nanti cikgu rasa okey. Okey, kita sambung dalam kelas akan datang untuk pengiraan kaedah baki berkurangan. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk kali ini dan kita berjumpa dalam kelas akan datang bagi menyambung kaedah pengiraan baki berkurangan sehingga selesai tajuk pelupusan aset. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.